Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Alif Lam Mim Zalikal kitab, itulah dia kitab, yakni Al-Quranul Karim, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Dengan makna tidak ada keraguan bahawa Al-Quran adalah kalamullah dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, memberi petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan pada hari ini untuk mendengar satu surah. Surah yang sering kali kita dengar, kita baca, bahkan kita hafaz, kita ingat, iaitulah surah At-Takatsur. Dan saya berhajat pada malam ini untuk sama-sama saya baca dan tuan-tuan ikut. Saya baca dan tuan-tuan ikut. Boleh tuan-tuan, sebagai mukaddimah permulaan kepada kuliah maghrib kita pada malam ini. Sebab saya kira lama saya tak bawa tafsir di sini. Sudah sekian lama saya bawa sirah. Sirah itu pun kita putus lama. Saya rasa sudah berbulan, 2-3 bulan saya putus di sini. Kena pada masa dulu saya ingat saya untuk saya meninggal. Kemudian di bulan berikutnya saya di Mesir ataupun saya di Turki waktu itu, dan banyak kali tidak berkesempatan di sini. Dan pada malam ini, sebelum kita mulakan sirah pada sesi akan datang, insya-Allah saya tertarik untuk sama-sama kita mengambil pengajaran serta iktibar daripada Al-Quran pula. Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu, kata Nabi, 2 perkara. Maknanya Nabi SAW, matinya Nabi ada tinggal saka pada kita. Bukan saka, tapi saka. Lain tu tak? Pusaka. Apa dia? Selagi mana kamu berpegang teguh, kata Nabi, selagi itu kehidupan kamu selamat dunia, selamat akhirat. Pegang sungguh-sungguh. Iaitulah yang pertama kitabullah, Al-Quranul Karim. Yang kedua sunnah Nabi SAW. Saya baca, tuan-tuan ikut boleh tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak dengar bunyi tak? Sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada malam ini dapat sama-sama kita duduk sejenak. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala, limpahan kasih sayangnya, rahmatnya, kasihan kepada kita ini sebagai hamba-hambanya ini, kita boleh duduk sejenak dalam satu majlis ilmu. Majlis mudah-mudahan memberikan pencerahan-pencerahan agama. Tidak lain dan tidak bukan supaya kehidupan kita ini sentiasa tetap dan istiqamah dalam landasan kepatuhan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam. Selain daripada Islam, kehidupan seseorang itu babah selalu, tidak lengkap selalu. Selain daripada Islam, kehidupan tak selamat. Maka Islam sebagai cara hidup manusia, Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayang rahmat Allah dikasih sangat pada kita ini, sehingga bukan saja cipta kita, Allah Taala yang pertama cipta kita daripada tak ada benda jadi comel loteng kita, dan banyaknya limpahan nikmat Tuhan bagi pada kita. Bukan setakat cipta, Allah Taala selepas dia cipta, dipelihara pula. Pelihara, dia tak tinggal kita. Manusia, kita buat kereta, kita kata Jepun buat kereta, Malaysia buat kereta, setakat buat je, dia tak jaga. Atas masing-masing tuan pula, tuan kereta beli jaga-jagalah. Comel kereta comel, kalau duk jaga uduh-uduh, duk tukar landang buruk dan sebagainya. Allah Ta'ala duk. Yang pertama, Allah Ta'ala ni cipta kita, kemudian Allah Ta'ala tak tinggal kita, dia pelihara kita pula. Sejak daripada lahir sampai kita habis umur, Allah Ta'ala atur dah rezeki. Maha rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita. Dia atur kita, dia bagi melaka lengkap pada kita. Dia takbir urus kita pula. Kehidupan kita, kita tak suka besar-besar jadi tok imam, contoh. Tak suka besar-besar jadi cikgu, jadi pemeng, jadi peguam. Kerja siapa tu? Allah Ta'ala. Kita saat kita ngaji, kita ambil bidang undang-undang, Allah Ta'ala bagi atur jalan kot tu. Dia atur kot tu, sehingga dia bagi kebijaksanaan kita ini dengan akal Tuhan bagi, memfaham undang-undang, jadi peguam, jadi cikgu, jadi pensyarah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala atur, tak tinggal kita. Dia atur uruskan kita pula. Tak suka pula ada anak 5, mari mana 5, kerja dia belaka. Hebat Allah Ta'ala, cipta. Lepas cipta, dia tak tinggal kita, dia pelihara pula, rezeki cukup sampai mati, aku jamin dah. Rasa khawatir Lepas tu dia atur pula hidup kita ni. Kadang-kadang kita boleh ni, ada kita minta ke? Tak ada. Kalau ikut dengan kadar-kadar usaha kita, patutnya cemak mana sangat kita boleh. Dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, benda hak kita tak minta. Lebih daripada tu, Allah Ta'ala bagi pada kita lebih daripada apa hak kita minta. Banyak mana sangat doa kita, banyak mana sangat dengan hak Allah Ta'ala bagi. Kalau ikut usaha kita kata, contoh, ambil contoh, kita tanam pohonnya, sepatut boleh sutir je lah kita dengan kadar kita. Dah dengan pohonnya bukan sutir, puluh hutir bertanam-tandang mula. Lepas tanam-tandang, patutnya sekali tanam boleh sutir padang lah, tanam lain pula. Dah Allah Ta'ala bagi 10 hutir dan bertandang-tandang pula. Bukan setakat boleh buat satang, boleh jual tuak pula, pitih masuk pula, maknanya Allahu Akbar. Dan mana usaha kita, banyak mana usaha kita dengan hak Allah Ta'ala bagi. Usaha dengan upah tak sama, lebihnya Allah Ta'ala bagi. Tak suka kehidupan kita ada cucu pula, sukanya lah 12 orang cucu. Allahu Akbar, bukan kuasa kita. Ini Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
sebagai ketauhidan kita, yang pertama Allah Ta'ala banyak dalam Quran ini perkenalkan dirinya pada hamba. Yang pertama Allah Ta'ala bersifat khaliq, sifat mencipta. Cipta Allah Ta'ala tak sama sebagaimana cipta dalam bahasa kita. Allah Ta'ala cipta daripada tak ada benda jadi ada. Kita cipta, Malaysia cipta kereta, kita kata dah kereta mari ikut mana? Mari daripada besi, barang ada dah. Maknanya cipta dalam bahasa kita ni bukan cipta, kita menyusun sesuatu benda yang dah ada jadi. Daripada kayu jadi kursi, daripada kayu jadi meja, jadi robot, daripada besi jadi kereta, jadi besi boleh bangunan cantik, bangun masjid comel. Maknanya kita susun, atur, bentukkan sesuatu jadi benda. Kita bukan cipta. Cipta Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala perkenalkan dirinya Rabbul Alamin, Tuhan pencipta sekalian alam, pemeliharaan alam semesta ini. Allah Ta'ala pelihara pula, cukupkan semuanya. Bukan kita saja, pokok-pokok dan juga tumbuhan, binatang dan sebagainya. Yang ketiga, Allah Ta'ala perkenalkan dirinya kepada hamba kita ini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala urus takbir pula, comel kehidupan kita. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbalik pada ayat yang saya nak baca pada hari ini. Sebenarnya pada hari ini saya pun teringat nak sambung sirah, tapi dengar Ustaz Imam kita baca tadi, baca satu dalam rakaat pertama tadi, Al-Qari'ah. Oh, saya teringat rasa nak bahas tafsir lah pada malam ini. Cuma bukan surah Al-Qari'ah, surah At-Takatsur selepas daripada surah Al-Qari'ah. Baik, surah At-Takatsur ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sebagai sinopsis atau kesimpulan awalnya. Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quranul Karim sifat-sifat manusia yang akan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah sifat dan perihal manusia sehingga Allah Ta'ala campak dia dalam neraka? Ada sifat-sifat disebut dalam surah ini. Kesinambungan surah At-Takatsur dengan surah Al-Qari'ah ini, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, sehingga akhir ayat dalam surah Al-Qari'ah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita pasal hari kiamat, cerita pasal hari akhirat, cerita bagaimana pasal perihal neraka ini. Fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat dalam mizannya, timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan dia akan dimasukkan dalam syurga dengan senang lenang. Allah Ta'ala ajar kita, siapa yang taat patuh pada Allah, berat mizan dia esok, berat kebaikan, insya-Allah syurga tempat dia. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan bagi mereka orang-orang yang ringan di mizannya, fahuwa fi fa ummuhu hawiyah, akan dicampak humban dalam neraka hawiyah. Kesinambungan, hubung kait surah At-Takatsur dengan surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah Tuhan cerita pasal neraka, At-Takatsur Tuhan cerita bagaimanakah perihal raga-raga manusia yang akan dicampak humban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah inilah yang kita bahas pada hari ini. Selepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ciri-ciri mereka yang masuk dalam syurga, Allah Ta'ala ingatkan kita pula setiap ancan pada kita, setiap nikmat yang aku bagi pada kamu wahai manusia, wahai hamba-hambaku, sepanjang kehidupan kamu di atas muka bumi yang sementara ini, aku akan tanya balik. Tanya balik, bukan wi saja, tanya balik. Allah akan persoalkan satu persatu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagikan pada kita yang tidak terhitung banyaknya, sehingga sekalaulah kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Banyak nikmat aku bagi ni, hidup senang lenang, mudah, semua cukup. Esok aku tanya balik. Allah Ta'ala ancam pada kita, ancaman Allah berat tuan-tuan, sehingga setiap anggota-anggota yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita letakkan pada nikmat ini, letak pada tempat yang salah, esok faedahnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Dilalaikan oleh manusia itu dua perkara. Bermegah-megah kepada harta yang banyak. Yang kedua, bermegah-megah kepada kekuasaan, pengaruh yang dia ada. Berlumba-lumba manusia itu kata Allah dua perkara. Yang pertama dalam bab harta, yang kedua dalam bab kuasa. Allah Ta'ala sebut dah manusia ini. Semua manusia, ya semua, tidak terkecuali kita. Dosa kita ustaz kan? Dah. Sifat azali manusia ini, dalam hati kecil dia memang nak dua ni, tak boleh nak lari. Siapa pun dia, hebat mana pun dia akan nak dua perkara ni. Yang pertama, berlumba-lumba kejar harta. Yang kedua, berlumba-lumba kejar kuasa. Ini dia. Semua orang dosa, semua. Dan macam mana kita nak hapuskannya? Boleh. Allah Ta'ala juga ajar bagi mereka yang ingat akhirat. Bila ingat akhirat, dia beringat, dia kendor sikit bab ni, kendor dalam bab ni. Kalau dia dilimpahkan harta yang banyak, tapi dia ingat ada hak-hak orang lain dalam hartanya itu. Harta yang dia dapat bukan hak dia semata-mata, ada hak orang lain. Dan dia dapat apa hak Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala yang Maha Kaya bagi pada dia. Ini dia yang pertama. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Yang pertama saya nak sebut, berhati-hati dalam kita belum mencari harta, sehingga kita bermegah-megah dengan harta kita. Harta yang banyak, anak-anak ramai, itu sah. Ramai satu, bangga pula. Oh, kita bangga anak kita doktor, macam-macam nanti kita sebut. Yang pertama dalam harta dulu. Sahabat Nabi SAW dia bertanya, ya Rasulullah, salah ke cari harta ni? Baik, salah ke cari harta tuan-tuan? Tak salah, bahkan carilah harta ni. Cuma Nabi SAW ingatkan kita bahawa harta ni bila kita cari banyak mana sekalipun, sifat azali anak Adam ini tak akan cukup. Kita tak akan cukup. Nabi SAW sebut dalam hadisnya, sekalipun anak Adam itu dibagi satu lembah emas. Ni lembah emas ni kalau token emas kau, maknanya kata jutawan bilion lembah terus boleh dia. Dia pasti nak lembah emas yang kedua. Nak lagi, tambah lagi. Dia ada kedah 2 butir kedah awal, dia akan tambah lagi 3, dia akan tambah lagi 4. Gitulah. Salah ke tambah? Tak salah, tapi kena ingat, Nabi sebut ingat akhirat. Harta yang dia ada hak-hak orang lain, dia keluar zakat. Dia tak tinggal hak ni, dia bagi sedekah. Sedekah dia banyak. Kadang-kadang kita rasa sepit dengan sedekah ni. Ada semua minta sedekah, ada semua minta sedekah, kita rasa payah buat sedekah. Nabi SAW bagi jaminan pada kita, tidak akan miskin orang bersedekah, dan tidak akan kurang harta orang sedekah. Hak ni kena beryakin. Allah, Ustaz, aku nak sedekah ni tinggal sikit lagi. Tak, harta akan dilipat ganda dengan sedekah. Ini Nabi SAW sebut. Harta kita akan jadi berkat. Hak makin kurang apa dia? Hak lawan pada sedekah, iaitu riba. Riba sekalipun nampak keuntungan berlipat-lipat ganda, tapi dia akan berkurang. Lama-lama akan menghakis. Bahaya riba ini. Sedekah dia akan membiak, dia akan beranuk. Sedekah ini. Saya baru ni saja tuan-tuan, misi saya ke Mesir ni, ada seorang datuk ni, dia bersedekah. Kita minta satu sumbangan pada dia. Kita kata kita nak beli imarah bagi bangunan di Mesir, nak buat madrasah. Imarah ni, satu bangunan ni adalah dalam 5 butir rumah, 5 tingkat, ada 5 butir rumah. Jadi kita minta nak 2 butir rumah ni dulu. Tak mampu kita nak beli ni, kita buat sumbangan, buat proposal, ulur ke dia. Seorang datuk tu, dia pun tengoklah, kata dengan hasrat kita nak bina madrasah di Mesir, bukan di Malaysia, di Mesir. Beli 2 rumah ni pun. Bila ada rumah ni, kita belajar dari rumah tu lah, kita buat lah. Anak-anak kita hak pelajar Azhar sendiri, lepas tu budak-budak sekolah menengah yang Malaysia nak dihantar belajar ke Mesir, kita buat. Ada susun atur silibus dan sebagainya, kita rancang. Dia tengok,
Untuk sumbangan saja Datuk, dia kata. Kena kalaulah tak boleh sumbangan pun, ada sumbangan sedikit, kalau dia sanggup bagi pinjam, kita nak pinjam dulu, lepas tu kita akan bayar bulan-bulan. Ikutlah, bayar bulan-bulan 5,000 ke 10,000 dengan kemasukan hak kita nak rancang ni. Dia tengok, tuan-tuan tengok sikit je, dia tidak apalah, saya bersetujulah Ustaz, bukan nak bagi sumbang, bukan nak pinjam, saya nak sedekah. Sedekah, beli terus, beli rumah, beli. Kemudian bagi saja je 600,000 boleh, 600,000 barang je. Pinjam ke? Dah bagi Ustaz ambil Allahu Akbar tuan-tuan. Setok kita. Mana orang belum berlumba, orang yang faham ni lumba-lumba bagi. Lepas tu dia kata, apa dah ambil semua, 3 uti rumah lagi, hak kat atas kali ni, hak kedua kalau nak jual kita ambil lah, Ustaz uruskan. Mana siapa juta tu tuan-tuan, ambil tak apa dah, sedekah. Dia orang bilioner maknanya, jutawan banyak lah. Tapi nak sebut tuan-tuan, saya nak sebut kenyataan ni Ustaz, kita pernah buat macam ni Ustaz. Sebab apa Ustaz? Kami yakin kita bagi sedekah banyak beratus juta pun Ustaz, ratus ribu, siapa juta sekalipun, kita tengok dalam bank kita tak kurang pun Ustaz, sama je kata. Tak tahu dia akan masuk pula bisnes, masuk bisnes dia, sama je Ustaz. Betul Nabi sebut, tidak akan kurang orang sedekah tuan-tuan, bahkan dia beranak pula, jadi cambah. Banyak dah kita bagi sini, bagi bantuan ini. Kalau Ustaz ada, Ustaz tolong uruskan, boleh lah. Tengok akhir sekali kita tengok dalam bank simpanan kita ni Ustaz, tak kurang pun Ustaz, jadi sama juga. Yakinlah saya Ustaz, itu dalam bab sedekah tidak akan kurang harta pun. Ni tuan-tuan bukan 60 ya, bukan 600,000. Kita beli suti rumah tu 300,000 Malaysia, duit mesti juta dah, jutawan masa tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sedekah, kita anak isteri kita kena ajar sedekah. Tak salah kata Nabi, sekiranya kamu ini kerja harta, tak apa, bisnes maju kan. Bukan kita mesti setakat tu berhenti lah pada mana. Tak, teruskan dengan keuntungan yang kita boleh banyak lagi. Kita boleh bantuan ni, misi banjir, orang-orang susah, fakir-fakir miskin, kita boleh bantu banyak lagi. Ini penting tuan-tuan, boleh bantu banyak sebab kita ada kemampuan kan. Yang pasti kita ingat, harta kita bukan hak kita semata-mata. Ada orang yang terkaya dia, dengan Ustaz, Alhamdulillah, dengan kesungguhan kita, dengan semangat kita ni, jaya kita bangun satu bangunan. Tidak sedar tu Allah Ta'ala bagi tu. Dia kata dengan kebijaksanaan dia lah, dengan usaha dia, bijak pandai dia pun Allah Ta'ala bagi. Tidak mampu dia mikir-mikir gini, Allah Ta'ala campurkan ilham padanya, dan Allah Ta'ala jumpa pula dia. Allah Ta'ala tentukan jumpa dengan orang tu, jumpa dengan pakar perniagaan, sehingga dia daripada tak ada benda jadi ada benda, banyak benda. Hak seorang Datuk ni dia ingat sangat, itu Ustaz, kita dulu tak ada apa-apa pun Ustaz, tak ada apa-apa tu, semua Allah Ta'ala tu je rasa Ustaz muda saja, lancar saja. Ini dia tuan-tuan, sedekah kena bagi, zakat kena selesai. Tak salah bagi mereka yang cari harta banyak, jangan tinggal sejik, kerja siang malam. Siapa dok nampak batang hidung sejik, gari isa pun dok nampak. Ini payah, tubik gelap, malam baru balik. Hak dia boleh-boleh pun kadang-kadang itu juga. Tak salah dia mengumpulkan hartanya, tapi dia ingat hubungan dia dengan Allah, tak pisah dia dengan sejik surah. Biar dia nampak batang hidung sejik, sudahlah. Jangan sampai harta-hartanya melalaikan kehidupannya. Ini dia yang pertama dari segi harta. Jangan sampai kita dilalaikan oleh harta sehingga tak nampak sejik, tak ingat sejik surah. Anak-anak kita pun kita tak peringat sejik surah ni tuan-tuan. Dan banyak dah saya bertemu ramai sangat orang-orang kaya, memang kaki sejik sama. Ni Allah Ta'ala limpahkan kehidupannya, jauh dia lebih zuhud, lebih warak daripada kita hak tak ada benda. Allahu Akbar kita kata tuan-tuan. Makin banyak dia boleh, makin tinggi dia bersyukur, makin banyak lagi dia infak, dia sedekah. Hak ni je hak Tuhan nak. Tak salah cari harta kata Nabi, tapi ingat akhirat. Selesaikan kehidupan kamu dengan Allah. Yang kedua, selesaikan hubungan kamu dengan manusia. Kamu lebihan harta, kena selesai, kena sedekah dan sebagainya. Ini yang pertama. Kadang-kadang kita berbangga-bangga dengan harta kita melalui anak.
Hak ni kita nak ingat juga kan juga melalui anak. Anak kita hebat-hebat kan. Hebat. Patan jumpa orang tu. Ada mana Yusuf lah ni. Oh Yusuf tu dia England lah ni. Dia doktor tu. Cerita satu-satu doktor di England tu. Oh dia baru beli rumah tu. Beli rumah di England. Tak kira di England ke di Gontok Nasib tu. Kita tak ada tanya apa pun, tanya khabar je. Limah tu mana lah ni? Oh limah dia doktor ni. Beli rumah baru lagi. Ni kat Damansara. Kita pula dengan suami dia. Cerita satu-satu ni. Suami dia pula ni naik pangkat tu. Cerita kadang-kadang kita tak sedar. Kita sebenarnya suka bangga anak kita, tapi ni hati-hati. Ni jaga-jaga. Jangan sesekali anak-anak kamu tu menyebabkan kamu berbangga-bangga. Anak ni mari mana? Mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala mudahkan urusannya. InsyaAllah, Alhamdulillah, anak kita 5 lah ni dia duduk Damansara. Orang tak tanya-tanya pun, dia kerja apa? Kita pun habis cerita kan. Cerita. Boleh anak pula. Sabar. Hati-hati. Jangan terbabah. Dia kerja apa? Oh, Alhamdulillah, dia dapat doktor baru ni. Kan anak macam tu. Ni baru tanya 5. Hak bangsu cerita pula. Hak bangsu dia jadi pegawai lah ni. Dia duduk di ni Jabat Keselamatan ke pegawai masyarakat oh baru ni program dia tu cerita habis. Satu. Kadang-kadang kita tak sedar. Tuan-tuan, Nabi ingatkan, Al-Quran ingatkan, dengan anak-anak pun jangan bangga. Dan kejayaan anak kita ni usaha kita ke? Hak kita keratur belaka. Dah kita tak tahu pun, tak uti pun nak atur anak ni. Kadang-kadang tak uti pun. Tapi tengok anak-anak kita Tuhan tu. Padahal kita atau kolah dulu asal lepas kolah apalah ikut dia nak pergi mana pun. Tapi tak tengok Allah Ta'ala tu. Anak kita hak sulung comel jadi ustaz, hak ni pula hak nombor 2 jadi nurse, nombor 3 hak ni jadi cikgu. Kita pun tak tahu dulu, tak nak atur. Hak kita tahu nak atur sekolah je. Allah Ta'ala tu. Jangan sampai kita berbangga-bangga dengan anak-anak kita. Kejayaan anak-anak kita tuan-tuan. Kita tak khabar pun orang tahu. Kita tak khabar pun orang tahu. Orang tahu. Orang kampung tahu. Oh, suka tengok keluarga dia. Anak-anak dia berjaya belaka. Bila kita memandai kita, Alhamdulillah. Jangan kita lebih-lebih pula cerita anak-anak kita tuan-tuan. Sebab semua tu pun bukan kita yang atur belaka. Kita lu bajet anak kita lepas sekolah Padang tu, ikut dia lah di mana, tapi Tuhan atur lebih lagi. Hak seorang ni doktor di Rusia. Oh Alhamdulillah. Dah mana lah ni? Mang tu duduk mana Rusia doktor? Oh Alhamdulillah ni doktor ni. Raya balik dah. Gitulah kadang-kadang balik-balik dan nak balik. Gitu setakat tu sudah. Ni enggak patang tuan-tuan. Kita perasan lah dalam perbualan-perbualan tu. Nak cerita pun tak apa. Lapik dulu dengan kalimah Alhamdulillah. Ni siapa orang sebut kan? Patang jumpa dia. Kau cerita anak-anak dia. Sedar tak sedar tuan-tuan, orang lain ni terasa dengan kita dengan ucapan kita tu. Tak habis-habis cerita anak dia tu. Nak kena pula hak dengar ni, anak dia tak pun nak jadi pula. Dia mari terasa lain. Natang ni sindik aku kata dia. Tentang nak jadi andau. Ni Tuhan nak ajar. Tak apa, kita dok cerita pun orang tahu anak-anak kita lagu mana. Orang tahu. Orang lain tu nak dak anak dia jadi berjaya. Dia pun nak juga. Tapi dah dak jadi. Nak mana? Nak mana dak macam anak kita? Jangan. Di sini juga termasuk bermegah-megah dengan anak-anak. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu dilalaikan oleh kamu amwalukum wa auladukum, harta-harta kamu, anak-anak kamu. Kadang-kadang anak-anak kita dengan anak-anak kita main cucu-cucu alik-alik molek dengan cucu ni. Anak-anak hebat. Sejak surah dah ingat tu. Jangan. Allah Ta'ala ingatkan dengan anak-anak pun begitu. Pesan pada anak-anak pula, kejayaan yang abang dapat hari ini kena bersyukur banyak-banyak. Ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Rezeki pada abang, rezeki pada ayah, rezeki pada mak, boleh bersyukur banyak-banyak. Kalau senang, tengok anak-anak kita, anak-anak kita susah mana, bantu anak-anak kita hak susah. Bukan anak-anak kita senang lah ke. Kadang-kadang keluarga kita jadi anak-anak kita susah no. Ni pergi dah kampung kereta baru
Mesti masuk ke kampung. Parking depan rumah pupu kita rumah pun nak balik. Pupu kita rumah pun nak balik. Hak belakang dak dang nak cap-cap pun lubang-lubang. Tikat-tikat pun tutup dengan tiko gitu je. Tuan-tuan, ini kena cakna. Jangan sampai begitu. Kalau susah, anak beranak itu susah, tolong anak beranak dulu. Nabi sebut ni. Kita kadang-kadang kita senang kan, orang minta sedekah patang kita, wih lalu bagus wih lalu minta sedekah tu bagi sebut kita ni, kita pok dara kita, bagus pok dara muak ngata bagi madrasah tu je bagi, madrasah ni bagi belaka hak mau minta ustaz-ustaz mai minta disumbang. Kadang-kadang kita terlupa anak beranak kita, tuan-tuan. Pupu kita susah, anak pupu kita susah. Nak pergi bandar pun jangan. Ke 5 tahun tak pergi bandar, susah. Dah ayah kerja kontrak dan gitu je. Ayah dan sara anak lepas gitu. Kita tolong orang luar tak apa, tapi jangan lupa tolong anak beranak. Anak beranak kena ingat juga. Cek dulu. Siapa jangan sampai anak dara kita kata, pak dara aku ni memang luar je, orang luar je rajin kan, tolong. Anak dara ni kita susah kok, padahal tak pernah pun. Tanya pun tak. Ni tuan-tuan. Aku pupu dia tak ada ulok tu. Orang lain tolong sangat. Ni tuan-tuan, kena ingat. Tak salah nak sembang pada orang luar tu. Tapi anak beranak, nak adik-beradik kita dengan orang luar mudah sangat. Tak kira langsung. Tapi adik-beradik kita susah kan? Adik-beradik lu. Adik-adik kesah. Abang ni dengan orang luar mudah kan? Tapi dengan kita, tak kita dalam hati dia bekau. Dia ada anak kau. Orang anak-anak kita tak pernah tanya pun nak sekolah apa gitu gini. Abang pergi Turki kejap, lepas tu pergi Mesir kejap, lepas tu gini. Adik-beradik, ini dia tuan-tuan. Dahulukan dulu kebajikan anak beranak kita. Dalam masa yang sama bagi juga pada orang luar. Jangan sampai anak beranak ngukit. Kita pun tak zarah mana, padahal kita rata anak beranak susah tak pernah pergi. Ni dia tuan-tuan, kena ingat. Apabila senang kita boleh. Ni begitulah. Kena beringat sangat-sangat. Nabi SAW sebut, bila kita bantu anak beranak, Nabi kata dapat dua. Berbeza dengan kita bantu orang luar, dapat asa je. Orang luar dapat apa? Dapat pahala je. Kita pergi hantar sumbangan di banjir, alhamdulillah dapat pahala lah. Tapi bantu anak beranak, dapat dua. Yang pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Anak beranak akan kasih pada kita, ada sayang pada kita. Bahkan dia doa pula, pak dara aku ni dah lah baik, banyak harta, tak pernah pun dia tolong semua kita ni, tak pernah pun dia terlepas pandang tengok kita ni. Patang nak pergi sekolah ni gitu ini, tanya semua, cukup doa. Kita akan diingat pak saudara yang baik, sepupu yang baik, sahabat yang baik dan sebagainya. Yang pertama tuan-tuan, harta. Banyaklah harta ni jangan sampai melalaikan kita. Yang kedua, lepas kita ada harta, biasanya tak cukup juga bagi seseorang itu bila mengikut hawa nafsunya, dia nak juga kuasa. Salah ke cari kuasa? Sahabat tanya. Tak salah. Yang penting bila dapat kuasa, jadikan kuasa itu sebagai saham, pelaburan untuk tambahkan lagi pahala kita. Kalau orang sebelum tu dia pegang tapak tu, pegang jawatan tu, mayah kat orang, kita kena mudah kat orang. Kalau dulu payah nak boleh PT ni, bila kita pegang, kena mudah kat orang, biar mudah. Ni jangan sampai bila kita duduk tapak tu, kita makin payah pula. Rohok sungguh dia. Dulu boleh, ni tak boleh. Ni jangan. Hak ni kena akan tanya lagi besar. Bila jawatan esok tak terlepas, kaki kita sebelah dan neraka tu, Tuhan akan tanya pula. Tapi peluang sebenarnya bila dapat kuasa, untuk Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita berlipat ganda lagi, sebab kita ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, setakat tu je biasanya. Tapi bila kita ada kuasa, kita boleh luaskan lagi skop pertolongan kebajikan kita, luas lagi, sehingga orang kenal pula kita, orang kenal kebaikan kita, orang tahu kita ni mudahkan orang, lalu banyak pula pahala, banyak lagi pahala. Ini dia. Nabi SAW sebut, tak salah cari harta, tak salah cari kuasa, tapi letakkan dua posisi ini, harta dan juga kuasa, menepati syariat, menjadikan ia sebagai ladang untuk tambahkan lagi pahala kita. Dan Nabi SAW ajar, ni Quran mengajarkan kepada kita,
Dua perkara ini bagi mereka yang tak ingat akhirat, dia akan mengejar-ngejar hatta surtumul maqabri, tidak akan penuh dengan kepuasan. Tak cukup umur, tak cukup. Sampai bila? Hatta surtumul maqabir, sehinggalah dia masuk kubur. Masuk kubur baru berhenti. Bahkan sebahagian ulama kata, kalaulah dibagi pilihan lagi lepas mati tu, dia boleh hidup dengan cara dia lagi, dia akan cari lagi harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai mati kita tak akan puas benda ni. Banyak mana pun harta kita, besar apa pun jawatan kita, kita nak semua. Bagi orang yang tak ingat akhirat, kena beringat, Allah, tak ada bendanya aku ni. Asal tak ada benda, Tuhan bagi limpahan harta, Tuhan bagi pengaruh, orang kenal pada kita, mudahnya kita, orang hormat kita dan sebagainya, ni Tuhan bagi. Jadi kena beringat, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Sampai mati, Quran menyambung, kalla sawfa ta'lamun, sesekali tidak kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatan kamu masa hidup akan tamu ke bumi. Perbuatan apa? Iaitulah perbuatan cari harta, belum-belum mencari harta, belum-belum mencari kuasa, sehingga lupa Allah Ta'ala. Maka esok bila kita masuk mati, masuk kubur je, Tuhan bagi gambaran lalu. Bau, tengok ni, hasil daripada kamu kerja dulu, cari harta, cari kuasa, ni akibat di sini. Yang pertama, Tuhan kabar dah kita. Masa masuk mati je, kita mati je, nampak lalu dah, Allah rupanya salah cara hidup, tersilap dalam cara hidup. Sebenarnya bukan tujuan utama hidup itu cari harta, cari kuasa, tapi salah cara hidup. Tak masuk alam azab lagi, belum ada timbangan lagi, tapi masuk kubur je kita nampak dah, Allah salah hidup, tersilap cara hidup. Tuhan bagi tahu dah kita, khabarkan kepada kita, kehidupan kamu tu salah, dan kita nyesal dah masa ni. Yang pertama, masa kita masuk mati masuk kubur, kita sesal dah. Sesalan yang pertama. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali lagi Allah Ta'ala ancam kita, bagi tahu kita. Yang pertama, masa mati Tuhan bagi tahu dah salah cara hidup. Kemudian kita akan sedar sekali lagi masa mana tuan-tuan? Masa kita bangun semula. Kita dibangunkan semula, kita nyesal lagi, salah cara aku hidup dulu. Dua kali ancaman Allah Ta'ala. Beringat pada kita. Mu akan tahu. Yang pertama, kita akan tahu bahawa kehidupan aku salah, aku cari harta semua, cari kuasa, sampai dah ingat akhirat, masa mati sekali. Kita ingat habis dah. Kita bangun pula sekali lagi Tuhan ingatkan kita. Kita sedar pula salah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak sekini kamu mengetahui dengan yakin, la tarawunnal jahim, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ini, kalaulah, ayat ini bermaksud sebeginilah. Masa Allah Ta'ala telah khabarkan pada kita lepas kita mati, kehidupan kamu salah, kamu salah secara hidup, dan kalaulah di saat itu kamu tahu bagaimana perik, bahayanya, azabnya dengan kehidupan yang salah itu, sebagaimana kamu sedar masa masuk kubur tu, nescaya kita tak akan kejar dua perkara ini. Malah Allah Ta'ala ancam kita, kalaulah hari ini kesedaran kita, sebagaimana kita sedar silapnya kehidupan ini, sebagaimana kita sedar masa masuk mati ni, masa dalam kubur kita sedar tu, nescaya kehidupan kita atas muka bumi ni jadi comel. Mana Tuhan jelaskan pada kita penyesalan kamu dalam kubur gini, kamu akan nyesal setara ni. Dan kalaulah penyesalan tu dalam kubur tu kita rasa dah sekarang atas muka bumi ni, nescaya kita tidak akan mengejar-ngejar kehidupan ini, kehidupan yang salah ini. La tarawunnal jahim, dan kamu akan tengok syurga ini. Tengok syurga, kamu akan benar-benar melihat neraka jahanam, tempat bagi orang yang mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar kuasa, sehingga lupa Allah Ta'ala tempatnya jahanam, neraka jahanam. Ini ancaman Allah Ta'ala dah. Beringat dah awal-awal lagi. Kalau kamu memilih cara seperti ini,
nescaya tempat kamu neraka Jahannam. Ni tuan-tuan, hubung kait dengan surah yang sebelum tu kita baca. Esok kita akan ditimbang. Sekiranya beratnya timbangan baik kita, syurga tempatnya. Sekiranya beratnya kejahatan kita, maksiat kita, dosa kita, Jahannam. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, dan kamu benar-benar tengok dah neraka di waktu itu dengan penuh yakin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masa tu ni cerita akhirat, Tuhan gambarkan, bukan gambar lagi, tayangkan betul-betul neraka Jahannam depan mata dah. Tayang semata-mata tayang ke? Dok, nak capok kita dalam neraka. Ni tempatmu dah ni. Tempat kita dah. Bagi orang-orang masuk syurga dah apok dah neraka ni, ada dah. Syurga dah. Syurga yang penuh kenikmatan tuan-tuan. Duduk dalam syurga dibahas oleh ulama, dalam Quran juga cerita. Dak siang-siang, dak malam-malam dah. Selama-lamanya dah dalam nikmat. Dak mati-mati dah. Tak ada mati dah di alam akhirat ini. Bahkan mati itu sendiri Allah Ta'ala matikan dah. Mati itu makhluk. Dan bila alam akhirat, antara makhluk yang Tuhan matikan, dak hidup dah, mati itu. Mana nak mati guna sebab mati tak ada dah. Allah Ta'ala matikan mati itu. Tak ada dah makhluk ni. Maka kita akan hidup selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat yang kekal, kekal abadi. Syurga penuh kenikmatan. Tak ada tidur-tidur dah. Tak ada tidur dah Ustaz. Tak ada dah. Tak ada dah. Macam mana tu Ustaz? Macam mana pun dah payah apa nak faham. Kita tuan-tuan kalau dalam nikmat, kita nak tidur dah. Ada. Tak akan tidur bila dalam nikmat. Buktinya apa? Contoh, sanggup bangun pukul 4 pagi tengok bola. 4 pagi ni waktu orang tidur. Lepas tu pergi Kedah tengok bola. Portugal lawan Sepanyol, minat Portugal. Hak saya ni minat Sepanyol. Tengok 2 jam tuan-tuan. Kedah tu penuh loh. Penuh orang Kedah. Kursi ada belah-belah diri gitu je. Habis 3 sama. Allah, habis. Dak sedar 2 jam. Belah-belah diri je pun. Dak rasa lengah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nikmat. Dia rasa nikmat main bola. Tengok bola, dia suka benda tu. Bagi dia nikmat benda tu. Dia diri dalam 2 jam tengok bola tak rasa. Sepatut orang tidur waktu tu. Patut orang tidur, dia tak mudah tidur. Sebab dalam nikmat. Itu baru nikmat bola. Apatah lagi nikmat syurga. Nak menapa dalam syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Dalam nikmat tak ada dah nak tidur-tidurnya. Tak kecing tak berak dah. Nak kecing mana? Kecing berak kita ni. Buat apa kita kecing, buat apa kita berak? Kalau bagi pilihan nak kecing tak? Nak berak tak? Kalau bagi pilihan. Tambuh kita kata. Sebab apa kita kecing? Sebab apa kita berak? Sebab terpaksa. Mari rasa nak kecing, kena pergi kecing lah. Pasal tu dah Ustaz, kecing nikmat kau Ustaz, berak nikmat kau. Hak tu selepas kita terpaksa. Cuma sebelum, kalaulah sebelum mari rasa tu, kita duduk jabat, kita duduk tengah makan, kita duduk naik bar, nak tak kita berak? Tambuh payah. Kita tengok sedap-sedap naik bar ni payah pula nak cari jamban pagi tu gini. Tak ada. Kita tak akan nak mikir-mikir nak kecing pun. Kelitah nak kecing, kelitah nak berak, sebab terpaksa dah. Mari rasa dah benda tu. Kalau kita dalam keadaan gini, ada tak mari kecing pun tak apa. Selama-lamanya dah syurga lagi lah. Ada dah. Dalam nikmat Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala ingatkan semua. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka cari dan kutiklah bekal sekira-kira kehidupan kamu di atas muka bumi yang sementara ni. Kutip bekal, cari bekal, bekalan akhirat. Bagaimana nak isi dalam tempayan akhirat kita ini? Kena taat titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kena tinggal larangan dan tegahan Allah. Iaitulah fa inna khaira zadi taqwa, dan bekalan yang terbaik itu iaitulah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan harta, jadikan kuasa sebagai satu alat untuk menambahkan lagi kebaikan-kebaikan kita di mizan esok. Bila harta banyak, kena sedekah, sedekah,
sedekah, zakat dan sebagainya. Bantu orang, mudahkan orang, insya-Allah tidak akan kurang. Bila ada kuasa, mudahkan urusan orang, mudahkan urusan orang, bantu orang sebanyak-banyak mana, semudah-mudahnya. Dan jadikan kuasa itu sebagai tegakkan keadilan, hapuskan kebatilan. Sebab kita ada kuasa duduk tangan kita kan ni salah ni. Dulu orang dulu tak cegah, tapi kita ada kuasa kan ni salah, cegah, ni salah. Berdasarkan Quran, semua nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan setiap kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan bagi ini akan ditanya esok. Anggota-anggota kita banyak, tangan, mata, mulut, hidung, mana kita letak? Mata kita betul tak untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita letak mata kita ni tempat-tempat yang salah? Tangan kita betul tak kita jadikan tangan kita ini menjadikan tangan kita ini betul di tempat yang betul, tolong orang, bantu orang? Ni tangan kita ni bahagian debel, tak apa orang umur. Oh, kita orang silat, orang pandai contoh, select sikit dah betul salah, orang leping lu, lepang lu dua orang keping mana? Kaki kita betul tak kita langkah-langkah kita ni menuju kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala? Bawa tak kaki kita ni langkah-langkah pergi sejid, pergi surah, bawa tak langkah kita pergi kelas-kelas pengajian, pergi majlis ilmu, pergi ziarah orang, sambung silaturahim, bawa tak? Kepada kita pakai kita je, kita dengan anak kita pergi melancong situ, melancong sini. Ini kena ingatkan, semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi tidak terlepas pun akan ditanya dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik buruk yang kita buat, sama ada walaupun hanya sebesar zarrah. Zarrah ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu umpamanya kuman lah. Kuman tu kecil dah, tak nampak dah, dibelahkan pulak 1000. Maknanya kecil sangat ni kejahatan kau kita buat, tetap akan dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar tuan-tuan. Ayat ini, surah ini mengajar kita supaya kita ingat dalam kehidupan kita ini, apakah makna sebenar kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kena beringat kita mari mana dan kita berakhir mana. Kita mari daripada Allah dan balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali pada Allah. Harta-harta limpahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita rasa hak kita ke? Hak kita Ustaz? Oh hak kita hak kita. Tengok nama kereta tu, di gerang kereta nama hamba tu, kereta pesona Abdul Rahman Muhammad. Oh nama hamba tu, tanah kita tu. Tengok gerang tanah, oh nama kita Abdul Rahman, nama kita tu. Oh kita kata kenapa lagi? Rumah kita tu. Tuan-tuan, bila kita mati je sampai masa, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa mati, apabila tiba ajal, la yastakhirun, tidak akan lewat walaupun sesaat. Begitu juga wala yastaqdimun, tidak akan cepat walaupun sesaat. Nyacang mati kita duduk situ dah, nakhtah, titik kematian kita duduk situ dah. Dalam pengetahuan Allah Ta'ala dah, Allah Ta'ala tahu dah mati kita mana. Sampai masa kita mati, dan nama tanah di nama kita lagi ke? Rumah di nama kita lagi? Kereta di nama kita lagi? Ada tukar nama dah, jatuh pada pewaris anak-anak kita pula dah. Tak kira proses lama anak tu. Tapi nak ceritanya nama orang lain dah. Dia apa nama lain? Kata kita kata. Ada hak orang dah. Soalannya dah mana hak kita? Harta hak kita kata hak kita tu mana? Hak kita sebenar apabila atas muka bumi ni nama kita. Papai kata nama kita, tanah nama kita. Kita mati, kita bangun mula. Nama kita gok kata ni. Tu baru hak kita. Tanah ada kita gok nama, bangun-bangun nama aku juga tu. Tu baru kita. Dunia akhirat hak kita, baru hak kita. Tapi akhirat bangun-bangun tak ada, bukan hak kita maknanya, hak orang lah. Hak orang. Macam mana nak jadi kereta tu
Atas nama dunia nama kita. Bangun esok kereta tu nama kita kau. Macam mana? Tanah Adi, tanah kita. Bangun esok, oh ada lagi nama tanah ni nama aku. Macam mana? Sedekah. Sedekah. Sedekah, ia tukar nama. Esok kita bangun, nama kita kau. Kita dulu pernah wakaf kereta dulu. Bagi pada NGO untuk buat kebajikan tu. Nama atas kita dah. Bangun-bangun, ada harta kita. Sebab kita wakaf, kita sedekah, kembalikan pada Allah Ta'ala balik. Ia akan jadi nama kita pula. Harta kita. Hari ini mari tabung. Nampak tabung anak yatim. Nampak tabung fakir miskin. Nampak tabung budak-budak madrasah. Kita ada 10 riyal. Kita wi 5 riyal hak tangan puk kita buh 5 riyal. 5 riyal kita wi. Nampak pada anak yatim. Sebenarnya kita sedang menabung dalam tempayan atau tabungan akhirat kita sendiri. Kita isi 5 riyal, esok kita bangun ada pula 5 riyal tu hak kita dah. 5 riyal lagi belah ni kita lepas balik pada kuliah, kita singgahlah kedai jenak janda roti canai, makan 2 butir, take off sekelah, habis 5 riyal. Hak ni kita bangun esok tak ada, jadi tarik dah maknanya, bahasa kasar sikit, tak ada. Tapi 5 riyal di rasa nampak macam habis, macam anak yatim. Benarnya esok kita bangun, ada 5 riyal ni hak kita, hak tu baru hak kita. Perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala janji siapa yang berniaga dengan Allah akan mendapat keuntungan akhirat melalui jalan sedekah. Mudahnya berniaga dengan Allah Ta'ala ni, modal Allah Ta'ala bagi. Harta semua ni milik asalnya tak ada pun hak kita. Semua milik Allah Ta'ala belaka atas muka bumi, hak Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita bukan hak kita sebenarnya atas nama pemilikan kita itu lebih kepada penjagaan. Kita yang jaga. Kita sebagai amanah Tuhan bagi pada kita. Bukti bukan hak kita, lepas kita mati tak ada dah. Baik, Tuhan bagi pada kita tanah, harta, duit, kereta banyak, kita bagi pada kita. Lalu kita bersedekah dengan maksud mengembalikan semula pada Allah Ta'ala, pada orang lain, pada Allah Ta'ala melalui jalan sedekah, wakaf. Jadi hak kita pula. Modal Allah Ta'ala bagi, kita cuma sedekah je, untung oleh kita, padahal bukan modal kita. Faham tak tuan? Maksudnya masuk hamba tu, kita berniaga dengan Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala bagi harta, kita sedekah saja. Ini perniagaan dengan Allah Ta'ala. Kita wakaf saja, kita sumbang situ, sumbang sini, keuntungan boleh kita, padahal Allah Ta'ala modal dah. Hebat. Ada orang nak berniaga gitu tuan-tuan dengan kita, aku bagi modal kamu ni, berniaga-niaga tu, lepas tu patutnya boleh aku lah sebab modal aku, dah ambil kamu. Ada tuan-tuan. Kita sebagai pengurus dalam menguruskan satu bisnes orang, kita dibayar gaji, untung boleh ke tuan hak bagi sumber modal tu. Kita pengurus dibayar gaji sebab kita kerja mengurus tadbirkan bisnes tu, bukan bagi keuntungan syarikat, owner dapat. Tapi dah Allah Ta'ala keuntungan tu boleh kita. Allahu Akbar. Dan nak niaga lagu mana ni tuan-tuan, tak pernah ada rugi berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sinilah sebagai penutupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala didik kita melalui surah ini supaya kehidupan kita ni mesti tahu daripada mana kita mari daripada Allah, dan ke mana kita akan kembali, balik pada Allah. Dan balik pada Allah pastikan ada bekal, ada cukup. Dengan nikmat-nikmat Tuhan bagi, jadikan nikmat-nikmat itu sebagai bekalan untuk kamu. Proses nikmat ini jadi bekal untuk kita. Nikmat Tuhan bagi banyak, nikmat umur, nikmat kesihatan. Selagi mana kamu jadikan nikmat ini tepat mengikuti syariat, bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jaga hubungan dengan Allah kena selesai, hubungan dengan manusia kena selesai, tak ada bala, tak ada carangah dan sebagainya. Lalu kamu balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah dalam keadaan selamat. Satu lagi saya ingat tuan-tuan, kalau kita ada lebihan harta, rezeki Tuhan bagi, kadang-kadang orang main minta hutang, dalam bab hutang payah sungguh kita nak bagi hutang kat orang, maknanya tak. Padahal kita bagi pun kita tak luak pun, bagi, bantulah adik-beradik kita. Mari adik-beradik, mari bulan lepas mari dah, mari ni bulan ni mari pula, bang nak pinjam sikit boleh abang? Mu ni kan mudah buat kerja apa, maknanya mulut kita hutang bulan lepas pun tak ayah lagi, tak ayah lagi, mari pula maknanya. Padahal kita bagi hutang pun tak luak pun, kita kata banyak kan, bagi sikit tak luak pun dah.
Kita berkira-kira dengan adik-beradik, dengan anak beranak, dengan saing-saing. Ada ketegasan kita. Tapi kalaulah hak kita marah ni, mu aku nampak dah lah berhutang aku mewah pula. Hak tu nasabah kita nak marah. Tahu dah kan kadang-kadang adik kita kan, kerja dia pagi petang suku sembah pun cuma tu je boleh buat mana. Rezeki dia tak kat tu. Kita ni Tuhan bagi limpahan rezeki lebih sikit. Bantu lah. Bantu lah. Sama ada bantu bagi sumbangan di bulan-bulan, ataupun bantu uruskan kerjanya supaya daripada kehidupan yang level ini naik level ni. Aku buat bisnes untuk memulih tau, menguruskan betul-betul ni, rancang supaya adik kita ni daripada satu level A naik ke level tinggi lagi. Itu tugas-tugas kita. Kesempatan, peluang yang Allah Ta'ala bagi, nikmat-nikmat pada kita ini, kita menjadikannya ia sebagai makin kita tunduk dan patuh pada titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya setakat tu dululah pada malam ini perbahasan surah At-Takatsur. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberi manfaat bersama dalam suluhan kehidupan kita, agar kita ini menjadi hamba yang lebih takut dan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.